Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pelajar hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada kelas yang lepas yang lalu kita telah pun mengambil perbincangan tentang the problem of evil. Dan di sini Anda ingin simpulkan permasalahan ini, memandangkan baru-baru ni juga Al-Fadhil Ustaz Fashan telah pun adakan satu siri kuliah khas berkenaan dengan masalah ini. Jadi bolehlah dirujuk di saluran YouTube Yayasan Ta'lim. Tetapi di sini Anda ingin membuat kesimpulan, menyimpulkan beberapa perkara berkaitan dengan masalah ini. Iaitulah, apakah jalan yang sahih ya, untuk kita berinteraksi dengan masalah ini. Beberapa panduan asasi supaya kita boleh menghadapi isu ini dengan lebih baik. Beberapa prinsip, kita boleh katakan dia prinsip ataupun usul, ya, asas. Yang pertama sekali ialah al-asl al-awwal anna Allah Ta'ala la yaf'alu syai'an fi hadzal kauni illa li hikmatin wa ghayatin hamidah. Ini adalah tapak, iaitu kita beriman bahawasanya apa sahaja yang Allah Ta'ala takdirkan dalam alam ini semuanya ada hikmah. Bukan mungkin ada hikmah. Kadang-kadang setengah orang bila jadi masalah pada dia, dia kata mungkin ada hikmahnya. Bukan mungkin, memang pasti ada hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggerakkan walau satu zarrah, walaupun satu proton, satu elektron, satu quarks dalam alam ini, melainkan ada hikmah yang dia kehendaki. Ya. Jadi kalau kita faham daripada tapak ini, maka kita faham ya, apa sahaja yang perkara yang buruk yang berlaku dalam alam ini, kita dapati walaupun ianya buruk tetapi hakikatnya ianya adalah baik dari sudut ianya ada hikmah. Anda suka bagi perumpamaan. Kalau kita buat rumah cantik, besar, istana, ya, tetapi rumah tu cantik, lengkap, hebat, tapi satu benda tak ada. Apa dia? Tandas. Tak ada tandas. Dia tak buat tandas, dia tak buat saluran kotoran untuk keluar daripada rumah. Ya. Atas alasan saya ni nak rumah saya hak elok-elok. Tandas benda tak elok, tandas itu kotor. Jadi saya tak mau ada tandas. Hakikatnya apa akan berlaku? Nasallallahu al-afiyah. Rumah itu tidak sempurna. Jadi demikianlah, kalau kita hanya melihat kepada juzuk tandas sebagai tempat yang kotor, kita tak nampak kepentingannya. Ya. Tetapi bila kita melihat dengan keseluruhan sebagai satu package, bahawa tandas tempat yang kotor ini sebenarnya dialah yang melengkapkan keindahan, kecantikan bangunan ini. So, it is the part of beauty. Dia adalah sebahagian daripada keindahan. Dia adalah sebahagian daripada kebaikan. Ya. Jadi setiap kejadian buruk yang berlaku dalam alam ni
berlaku li hikmah. Maka dari sudut itu hakikatnya dia bukan benda buruk. Bahkan dari sudut dia adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan benda buruk. Seperti perumpamaan yang dah biasa ulama-ulama sebut, bila seorang surgeon, seorang pakar bedah atau doktor bedah, membedah orang, belah perut, belah potong kaki, belah apa. Walaupun potong kaki itu benda yang tak elok, kudung, belah perut tu nampaknya hodoh, terbuka, terburai perut orang. Tetapi adakah orang yang membelah perut itu melakukan perkara buruk? Tidak, dia sedang merawat pesakit. Perbuatan yang dia buat itu adalah mulia, noble, adalah benda baik, bukannya benda jahat. Maka itulah kita kata kalau ini kita boleh faham pada perbuatan makhluk, maka tentulah pada perbuatan Al-Khaliq Azza wa Jalla lebih lagi. Ya, perbuatan Al-Khaliq Azza wa Jalla lebih lagi. Kerana Allah itu Al-Hakim, yang maha hikmah, yang maha bijaksana. Ya, tentulah perbuatan Allah Ta'ala tidak boleh diukur 100% dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah lebih sempurna, lebih hebat, lebih agung, lebih mulia. Cuma yang kita nak di sini ialah kita faham makna asasi. Contoh-contoh yang diberi tadi adalah untuk faham makna asas sahaja. Walaupun dari segi realiti sebenar, maka perbuatan Allah Ta'ala itu lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, lebih sempurna, lebih indah. Tidak dapat ditangkap oleh akal, hakikat. Akal manusia tak boleh mencapai hakikat kesempurnaan perbuatan Allah Azza wa Jalla tersebut. Ya. Jadi yang pertama kita kena yakin setiap kejadian dalam alam ni yang Tuhan buat, walaupun nampak zahir yang buruk, tapi pasti ada hikmahnya. Kebaikan yang Tuhan kehendaki, kerana Tuhan tidak buat perkara buruk untuk perkara buruk. Tetapi setiap keburukan yang berlaku dalam alam ini, setiap benda yang kita nampak zahirnya ianya adalah evil, evil itu nisbah pada kita, tetapi di sisi Allah Ta'ala ianya adalah benda baik yang melengkapkan kebaikan yang ada dalam alam ini. Al-aslu al-thani, إذا اعتقد الإنسان بأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة وغاية ومقصد، فإنه يجب عليه أن يعتقد أنه لا يمكن للبشر أن يحيطوا بكمال الله في علمه وحكمته. Yang kedua, bila kita dah tahu Tuhan Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melakukan segala perbuatannya dengan hikmah, kita kena sedar bahawa akal kita tak mampu mencapai semua hikmah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Dan inilah di antara syubhat golongan etis yang paling dangkal. Mereka kata, okey, kalau you kata kejahatan ini hikmahnya sekian. Kemudian dia buat main benda lain, problem evil yang lain yang berlaku dalam alam ni, dia kata, so apa hikmah? Yang mungkin kita tak terbayang, kita tak tergambar. Hakikatnya ialah tidak mengetahui hikmah bukan menafikan hikmah. Kita tidak tahu hikmah, orang lain tidak tahu, dua tiga. Mungkin semua manusia yang berkumpul dalam alam ni tidak tahu hikmahnya sekarang, tetapi hikmah itu akan dirasai, akan dilihat. Ya? Dan manusia tidak boleh mencapai semua benda dalam alam ni, pengetahuan. We cannot achieve all realities. Manusia tidak boleh mencapai realiti, hakikat realiti alam ini. Berapa persen sangat yang kita belajar dalam sains, dalam fizik, kimia, biologi itu hakikat adalah hakikat. Yang majoritinya adalah telahan, conjectures, tekaan, assumptions. Ya? Majority. Sebab tu Allah Ta'ala kata kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Kerana ilmu kita ni majoritinya adalah conjectures, assumptions, inconclusive. Dia bersifat dhanni. Hanya ilmu Allah Ta'ala sahaja yang bersifat yaqini, pasti. Ya. Dan apa ilmu yang bersumber daripada pemberitahuan Allah, itulah yang pasti. Manusia, apa yang dia perolehi menerusi dirinya sendiri, menerusi panca inderanya, menerusi penelitiannya, hasil kajiannya sendiri, tidak membawa kepada the absolute truth. Itu hakikat ilmu manusia, ilmu makhluk seluruhnya. Ilmu itu akan menjadi absolute truth, akan menjadi hakikat yang sebenarnya bila ia disempurnakan dengan the divine knowledge, pengetahuan yang suci yang datang daripada Allah menerusi revelation, wahyu, khabar wahyu. Khabar wahyu lah yang akan melengkapkan hakikat apa sebenarnya yang berlaku. Ya. Jadi kita tidak ada pengetahuan yang boleh menyelami ke semua hikmah. Bukan? Kita tidak boleh mencampuri benda yang kita tidak tahu. Kita pergi rumah orang, kita rasa susunan rumah dia ada ganjil, ada pelik. Kita tak tahu, kita condemn. Kita tahu susun kursi macam ni. Dia tak tahu, kita tahu. Dia, tuan rumah tahu, kita tak tahu. Mungkin dia ada keperluan tertentu. Mungkin dalam rumah tu sebenarnya ada adik-beradik dia yang datang, orang yang kurang upaya, yang memerlukan susunan yang macam itu dan sebagainya. Ya? Jadi kita tak berhak interfere hak orang untuk kita pertikai perbuatan dia. Walaupun kita tak boleh faham apa maksud dia buat macam itu. Tiba-tiba kita nak interfere, kita nak pertikai perbuatan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah ingatkan dalam Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya Tuhan akan apa yang dia buat. Tidak dipertikaikan Tuhan. Yang akan dipersoalkan, yang akan dipertanggungjawabkan ialah kita makhluk. Perbuatan kita yang akan Tuhan soal dan tanya. Bukan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini adalah perkara yang penting. Ya. Perkara yang penting. Kita kena ingat. Ya, bahawa kita, ilmu kita sangat terhad. Kita tak mungkin boleh mencapai ke semua hikmah kejadian yang berlaku. Pada ketika ia berlaku, kita dan ada benda tu mungkin tak berlaku pada diri kita, maka kita tak akan alami hikmahnya sampai ke sudah. Tetapi kita saya tahu dalam hidup kita ni berapa banyak dah benda buruk yang berlaku, yang masa benda tu jadi kita tak terbayang langsung kebaikan daripadanya, tetapi 10 tahun 20 tahun akan datang, tiba-tiba kita sedar, ya Allah, inilah kebaikan hikmah jadi 20 tahun dulu. Ya. Ada benda jadi masa kita muda, kita rasa benda tu buruk, tak ada kebaikan pada kita, tiba-tiba masa kita dah tua dekat nak mati, kita perasan rupanya inilah hikmah yang besar. Masing-masing kita merasai dan mengalami perkara tersebut. Tidak perlu kita kongsi dengan orang, tapi kita semua ada experience benda itu. Sebab itu kita kata isu qada dan qadar ni dekat dengan pengalaman kita. Sebab dia adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kenapa kita nak pertikai sekarang, sedangkan kita tahu berapa banyak dah kejadian yang buruk dalam hidup kita ni, kita tak segera faham hikmahnya. Subhanallah. Kerana kita tak nampak masa depan. Tuhan Azza wa Jalla dia yang atur. Dia yang susun. Kita tidak tahu. Tapi dia dah tahu daripada awal. Subhanallah.
Al-asl thalith, yang ketiga, prinsip yang ketiga ialah ma'a anna al-insan yajibu alaihi an ya'taqida bi annahu la yastati'u al-ihata bi hukmi Allah wa ghayatiha min asy-syurur waqi'ah illa anna asy-syura' naw'an yumkin al-bashar ma'rifatu al-hikmah minhu wa na'rifu wa syama'atu al-hikmah minhu. Yang ketiga, berbalik kepada usul yang kedua. Iaitu kita kata memang ada kejadian evil dalam alam ini yang kita tidak akan tahu hikmahnya. Di dunia ini mungkin sampai kiamat. Mungkin benda itu hanya akan tersingkap pada kita di hari akhirat. Dan ada benda buruk yang tak jadi pada diri kita, jadi pada orang lain. Yang kita tengok benda tersebut, kita mungkin tak tahu hikmahnya. Tapi orang tersebut setelah 30 tahun, 40 tahun lepas tu, dia mengalami kebaikan. Dan kita tidak tahu. Dia merasai kebaikan daripada benda buruk yang jadi dekat dia 40 tahun lepas, 50 tahun lepas. Dan kita hanya tahu kejadian itu masa 50 tahun dulu dan kita tak tahu apa hikmahnya sampai sudah. Jadi bukan semua benda buruk kita boleh tahu hikmahnya. Ada benda yang mungkin kita tidak akan tahu sampai bila-bila. Ada benda yang memang di luar langsung daripada kodrat manusia untuk mencapainya. Pengetahuan kita tak mampu. Tak mampu langsung. Sebab hikmah Allah ialah sifat Allah. Yang kita takkan tahu kaifiat sifat Allah Ta'ala dan hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-asl al-rabi', asal yang keempat, anna al-kamal al-ilahi yastawjibu ta'aduda asnaf al-mawjudat wa ikhtilaf taba'iha. فاتصافه بالقدرة يستوجب وجود الخلق وجود المتضادات في الكون واتصافه بالإحسان يستوجب وجود العطاء واتصافه بالجلال يستوجب ظهور معاني الجلال والملك. Yang keempat, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah the creator. Dia adalah pencipta. Dia adalah musabbibul asbab. Pencipta kepada sebab. Dan Allah Ta'ala mencipta, melakukan berdasarkan sifatnya, nama-namanya. Sebab itulah golongan al-arifin yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendalam. Mereka mengenali Allah dan daripada mengenal Allah itu mereka mengenal makhluk. Mereka menjadikan Allah sebagai dalil untuk mengenal makhluk. Jadi setiap kejadian dalam alam ini berlaku mengikut perbuatan Allah dan perbuatan Allah itu mengikut sifatnya dan nama-namanya. Dan setiap nama Allah itu ada sifat. Sebagai misal, kalau orang tanya, boleh tak Tuhan dia tak cipta alam ni? Kita kata tak boleh dia tak cipta. Dia pencipta. Bukannya dia perlu atau dipaksa. Realitinya dah namanya, dia pencipta, namanya Al-Khaliq. Soalan awak, boleh tak Allah Ta'ala tidak mencipta alam? Tidak cipta apa-apa, tak buat apa-apa langsung. Kita kata ini soalan falasi. Soalan falasi. Soalan yang berlawanan dengan hakikat sesuatu perkara pada dirinya sendiri. Seumpama orang tanya, boleh tak saya nak baju hitam yang bukan warna hitam? Tak mungkin. Tak mungkin. Baju berwarna hitam, dia warna hitam lah. Mana boleh you expect, I want a black coat with a white colour. That's impossible. Kan? Kerana itulah hakikat benda. Hakikat setiap perkara. Haqiqatu syai' fi nafsil amri. Hakikat satu perkara pada dirinya sendiri. Jadi Allah Ta'ala hakikatnya dia adalah Al-Khaliq. Dan Al-Khaliq yakhluq, mencipta. So soalan awak tidak relevan. Syubhat yang awak timbul ni tak relevan daripada asas. Mana soalan falasi? Soalan yang memang bertentangan dengan realiti. Ya? Dan
Demikian juga bila Allah Ta'ala itu di antara sifat namanya ialah Al-Ghaffar, Al-Afu, yang menutup kesalahan hambanya, yang memaafkan, yang melepaskan hambanya daripada hukuman. Maka mesti ada orang yang berdosa. Kemudian Allah Ta'ala ampun. Ya? Kerana itulah sifat Allah Ta'ala. Ha? Sifat Allah Ta'ala. Jadi, apa pun yang berlaku dalam alam ini berlaku mengikut sifat Allah Ta'ala. Kerana alam ini adalah hasil perbuatan Allah, objek yang terhasil daripada fi'lullah. Dan fi'lullah mengikut sifat Allah Ta'ala. Ada satu orang tanya, boleh tak Allah Ta'ala masukkan orang dalam syurga dan neraka tanpa dia suruh orang beramal? Soalan tak masuk akal. Soalan tak masuk akal. Soalan yang tidak relevan daripada awal. Soalan falasi. Dan asal yang kelima yang terakhir ialah أن التكليف الإلهي بالشرائع التعبدية لا يقوم إلا على حرية الاختيار والإرادة. Bahawa bila Allah Ta'ala itu sifatnya ialah Al-Ma'bud. Dia adalah Al-Ilah. Maka dia akan meletakkan syariat untuk kita menyembahnya. Kerana dia nama dia Allah. Dan apabila Allah nak kita menyembahnya, ini hanya akan berlaku dengan dia memberi kita free will, beri kita volition, keupayaan untuk kita memilih baik dan buruk. Ya? Dan kita dah bincang bahawa free will itu sendiri termasuk dalam takdir Allah Ta'ala. Kita ada keupayaan untuk memilih kerana kita dicipta dan diberi oleh Allah Ta'ala keupayaan. Bukan kita yang punya. Sebab itulah apapun pilihan kita tidak lari daripada iradah kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dia cipta manusia, dia mencipta manusia itu untuk meningkat menjadi sempurna daripada bawah naik ke atas. Ya. Maka itu secara asasinya, hakikat realitinya memerlukan manusia itu makhluk yang berbeza daripada malaikat dan juga haiwan. Ya. Manusia itu diberikan kebolehupayaan, hurriyatul ikhtiyar, hurriyatul iradah. Yang dengan itu Allah Ta'ala menegakkan hujahnya ke atas mereka. Ya. Dan itu adalah hikmah Allah Ta'ala. Kenapa Tuhan cipta manusia ada free will? Itu adalah kebijaksanaan dia. Kita tak boleh petikai. Kenapa Tuhan tidak cipta manusia macam malaikat sahaja, taat saja? Tak. Kerana tujuan Tuhan cipta manusia tidak sama dengan malaikat. Tuhan ciptakan manusia sebagai wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dicipta untuk dia khalifah. The purpose is different. Ya. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya untuk diuji. Menguji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Untuk uji. Maka ujian memerlukan kita ada keupayaan untuk memilih. Tak ada makna peperiksaan apabila jawapan yang betul sudah diberi dan kita disuruh jawab satu jawapan saja. Mesti ada pilihan A, B, C dan D. Untuk kita sendiri pilih mana yang betul. Dengan itu terselahlah hikmah Allah Ta'ala siapa yang berhak masuk ke syurga, siapa yang berhak masuk ke neraka. Bahawa mereka yang Allah Ta'ala telah tetapkan sejak azali, dia ahli syurga, memang dia adalah ahli syurga yang selayaknya. Dan siapa yang Tuhan dah tetapkan sejak azali, na'udzubillahi min zalik, sebagai ahli neraka, memang dia layak. Tuhan tidak menzalimi dan tidak merampas apa-apa hak mereka daripada mereka. So jadi inilah 5 usul yang mudah-mudahan kalau kita faham dengan baik, insya-Allah Ta'ala kita akan dapat memahami masalah
problem of evil itu dengan lebih baik. Dan Anda sarankan sangat-sangat untuk merujuk balik kuliah khas Al-Fadhil Ustaz Fazhan kenaan dengan perkara tersebut. Jadi dengan itu kita selesailah perbincangan kita berkaitan dengan qada dan qadar, dan kita bertemu pada sesi yang akan datang biiznillah ta'ala insya-Allah membincangkan tentang masalah iman. Ini juga isu yang sangat besar dan penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan dengan iman, definisi iman, hakikat iman. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Sekadar itu dulu untuk malam ini. Qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.